Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hidayah binti Kamardin akan membentangkan kertas kajian tindakan saya yang bertajuk Penggunaan OCAMS Puzzles dalam meningkatkan pemahaman pelajar SGS KMPH terhadap tindak balas alkena. Latar belakang bagi kajian ini adalah Kimia 2 merujuk kepada kimia organik, khususnya tajuk tindak balas alkena yang melibatkan tindak balas penambahan elektrofilik dan pemutusan oksida bagi alkena. Mood tutorial bagi kursus kimia adalah selama 3 jam di Kolej Matrikulasi. Saya mempunyai pengalaman mengajar selama 13 tahun dan selama 13 tahun, pelajar didapati sukar untuk mengingat tindak balas alkena, menghadapi masalah untuk menakul struktur alkena serta kurang bermotivasi apabila mula mempelajari tajuk organik, terutama sekali tindak balas alkena. Pendekatan yang digunakan bagi kajian ini adalah pembelajaran berasaskan permainan dan pembelajaran berasaskan projek, seterusnya menghasilkan pembelajaran bermakna. Kajian ini memperlihatkan cabaran dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran PDP sewaktu dan selepas dunia dilanda wabak berbahaya bersesuaian dengan tema cabaran norma baharu pengajaran dan pembelajaran ialah transisi endemik. Model yang digunakan ialah model kemis dan Metagon iaitu sebanyak 1 kitaran. Berdasarkan refleksi PDP, didapati seramai 15 orang pelajar tidak faham topik dan menghadapi masalah internet untuk mengakses video PDP yang dikongsi oleh pensyarah. Dari analisa markah kuis, didapati seramai 15 orang pelajar mendapat markah kurang 50%. Dari temubual tidak berstruktur yang telah dijalankan ke atas 5 orang pelajar daripada 15 orang pelajar ini, didapati ramai yang menghadapi masalah untuk faham serta mengingat tindak balas alkena serta ramai yang menyangka terlalu banyak tindak balas untuk dihafal. Soal selidik menggunakan Google Form telah diedarkan melibatkan penerimaan dan pemahaman terhadap tindak balas alkena dan didapati 100% pelajar menjawab skala 1 dan 2 iaitu sangat tidak bersetuju dan tidak bersetuju terhadap semua item yang dinyatakan. Dari sudut pensyarah, didapati terdapat kurang bahan bantu mengajar yang pelbagai dan melalui temubual tidak berstruktur yang telah dijalankan ke atas 4 orang pensyarah, didapati pembelajaran banyak yang berpusatkan guru dan membincangkan modul tutorial, berkongsi video dan YouTube dan terangkan nota di hadapan menggunakan papan putih. Terdapat 3 objektif bagi kajian ini iaitu yang pertama meningkatkan kemahiran pelajar untuk menulis persamaan tindak balas alkena, yang kedua meningkatkan kemahiran pelajar untuk mengingat tindak balas alkena dan yang ketiga meningkatkan motivasi pelajar terhadap tindak balas alkena melalui permainan interaktif. Reka bentuk bagi kajian ini adalah data kualitatif iaitu menggunakan temubual tidak berstruktur dan data kuantitatif menggunakan min peratus soal selidik, min peratus ujian pra dan min peratus ujian pasca. 15 orang pelajar Bumi Putera telah dipilih sebagai sampel kajian iaitu sampel ini adalah sampel bertujuan dan pelajar-pelajar ini merupakan pelajar sistem 2 semester Kolej Matrikulasi Pahang di mana semua pelajar ini mendapat markah ujian pra kurang 50%. Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik tinjauan menggunakan Google Form bagi menilai penerimaan dan pemahaman pelajar terhadap tindak balas alkena. Kuis alkena telah dijalankan untuk menguji kefahaman pelajar terhadap subtajuk alkena ke atas ketiga-tiga kelas tutorial berkaji dan mengandungi sebanyak 8 markah iaitu 1 markah melibatkan penaklulan struktur alkena, 3 markah melibatkan melukis produk akhir di mana pelajar perlu mengaplikasi hukum Markov-Nikov dalam lukisan produk akhir dan 1 markah bagi soalan melukis struktur perantara serta 2 markah melibatkan penulisan persamaan tindak balas. Analisis markah kuis alkena mendapati seramai 15 orang pelajar mendapat markah kurang 50% dan daripada graf ini kita dapat lihat terdapat 10 orang pelajar yang hanya mendapat 1 markah iaitu yang menjawab soalan lukisan produk akhir, manakala 5 orang pelajar mendapat 2 markah iaitu melukis produk akhir dan 1 soalan melibatkan penulisan persamaan tindak balas. Melalui jawapan-jawapan pelajar ini, didapati mereka tidak tahu cara melukis struktur alkena selepas tindak balas, tidak tahu cara mengenal pasti elektrofil yang ditambah pada ikatan berganda karbon serta tidak tahu cara menjangkakan struktur hidrokarbon sebelum dan selepas tindak balas. Borang soal selidik yang mengandungi 12 soalan dengan skala Likert 1 hingga 5 telah diedarkan menggunakan Google Form untuk menyelidik tahap penerimaan dan pemahaman pelajar terhadap subtajuk alkena sebelum intervensi OCAMS Puzzles. Borang ini telah dijawab oleh kumpulan sasaran selepas mereka menjawab kuis alkena. Analisis secara kuantitatif terhadap soal selidik ini mendapati secara keseluruhan 20.6% menjawab sangat tidak setuju manakala 79.4% pelajar menjawab tidak bersetuju terhadap item 1 hingga 12. Secara keseluruhan, penerimaan dan pemahaman dan kebolehan pelajar untuk menjawab soalan tindak balas alkena berada pada tahap yang rendah. Berikut merupakan pelaksanaan tindakan bagi intervensi OCAMS Puzzle pada minggu ke-6 jam pertama. PDPC dalam kelas dijalankan secara flip classroom di mana pensyarah berkongsi video pengajaran daripada YouTube untuk mengukuhkan pemahaman pelajar terhadap tindak balas alkena.
Pada minggu ke-6 jam kedua, pengumpulan data awal telah dijalankan, iaitu menggunakan kuis Alkena, dan selepas itu pembuatan soal selidik pula telah dijalankan ke atas semua pelajar sasaran. Pada minggu ke-6 jam ketiga, Occam's Puzzle telah dibina menggunakan laman sesawang. Pada minggu ke-7 jam pertama, intervensi Occam's Puzzle telah dijalankan. Pada minggu ke-7 jam kedua, pemerhatian telah dijalankan iaitu melalui hasil kerja pelajar dan juga ujian pasca. Pada minggu ke-7 jam ketiga, refleksi telah dijalankan iaitu melalui analisis ujian pasca dan analisis soal selidik. Intervensi Occam's Puzzle melibatkan kemahiran pelajar untuk mengaplikasi pengetahuan sedia ada ke dalam pengetahuan baharu, contohnya semasa aktiviti melengkapkan puzzle dan pembinaan petemuda. Pelajar juga perlu bekerjasama di samping meningkatkan kemahiran insaniah semasa intervensi dan kemahiran menggunakan teknologi dalam pendidikan, seterusnya menyokong pembelajaran bermakna. Data markah pelajar dianalisis menggunakan pengisian Google Sheet bagi melihat markah persoalan bagi setiap pelajar. Markah ini menunjukkan perubahan kemahiran pelajar untuk melukis produk akhir yang ditunjukkan melalui garisan merah dan menulis persamaan tidak balas iaitu garisan hijau. Dari grafik ini didapati 14 orang pelajar mendapat markah penuh bagi soalan melibatkan melukis produk akhir tidak balas selepas intervensi, manakala seorang pelajar mendapat 2 markah. Dan semua pelajar dapat menjawab semua soalan melibatkan penulisan persamaan tidak balas dan terdapat 2 orang pelajar mendapat markah penuh. 11 orang pelajar berjaya menjawab soalan melibatkan penaklukan struktur Alkena daripada hasil tindak balas Alkena iaitu yang ditunjukkan melalui graf berwarna biru. Analisa perbandingan markah kuis Alkena dan ujian pasca mendapati 14 orang daripada 15 orang pelajar sasaran mendapat markah sekurang-kurangnya 50% dan berlaku peningkatan yang ketara iaitu min peningkatan adalah sebanyak 67%. Min ujian pra adalah 7.5%, manakala setelah intervensi min ujian pasca meningkat kepada 74.5%. Borang soal selidik diberikan kepada semua pelajar sasaran iaitu seramai 15 orang bagi menilai penerimaan, pemahaman dan peningkatan kemahiran pelajar terhadap tindak balas Alkena selepas intervensi dijalankan. Secara keseluruhan, 25% pelajar memilih bersetuju manakala 75% memilih sangat bersetuju terhadap semua item yang dinyatakan. Ini bermaksud pelajar sangat bersetuju bahawa tindak balas Alkena melalui permainan puzzle membantu pelajar untuk menulis tindak balas Alkena, mampu membantu pelajar untuk mengingat tindak balas Alkena dan memahami tindak balas Alkena. Seterusnya, dari sudut motivasi, pelajar bersetuju bahawa intervensi Occam's Puzzle membantu pelajar untuk bermotivasi, berasa yakin, seronok dan mahir menjawab soalan tindak balas Alkena. Melalui pandangan akhir tidak berstruktur yang telah dijalankan ke atas 5 orang pelajar daripada 15 orang pelajar sasaran secara rawah, setelah intervensi didapati pelajar faham dan tahu cara selesaikan dan mengingat tindak balas Alkena. Bandingan markah pra dan pasca telah dijalankan dan didapati min peningkatan adalah sebanyak 67%, terdapat 2 orang pelajar mendapat markah kurang 50% dan 14 orang pelajar dapat melukis produk akhir tindak balas dan semua pelajar dapat menulis persamaan tindak balas dengan tepat. Maka dengan ini objektif khusus kajian yang pertama dan kedua telah tercapai. Melalui analisa borang soal selidik pula, sebanyak 25% bersetuju dan 75% memilih sangat bersetuju bagi semua item yang dinyatakan melibatkan penerimaan, motivasi dan pemahaman pelajar terhadap tindak balas Alkena. Maka dengan ini objektif khusus kajian yang ketiga tercapai. Dari sudut isyarat, didapati intervensi Occam's Puzzle memudahkan PDPC kerana pelajar dapat memahami subtopik tindak balas Alkena dalam masa yang lebih singkat. Dan didapati intervensi Occam's Puzzle berkesan dalam meningkatkan pemahaman pelajar terhadap tindak balas Alkena. Selain itu, pensyarah dapat mengubah gaya pengajaran dan berkongsi amalan tersebut di dalam kalangan pensyarah yang lain. Antara kekuatan intervensi Occam's Puzzle adalah ianya mudah dicapai dan juga boleh dicapai secara offline. Ini adalah bersesuaian dengan pengajaran dan pembelajaran norma baharu era transisi endemik. Selain itu, ianya juga sesuai untuk semua kategori pelajar, sama ada pelajar cemerlang, sederhana ataupun lemah. Peningkatan kemahiran, insaniah dan pemahaman pelajar juga dapat ditambah baik serta dapat mengubah gaya pengajaran guru kepada pembelajaran berpusatkan pelajar dan bahan. Kesimpulannya, dari sudut pelajar, peningkatan pemahaman, motivasi dan kemahiran insaniah pelajar adalah lebih baik setelah intervensi. Pembelajaran berasaskan permainan dan projek didapati membantu untuk pembelajaran bermakna dan pelajar lebih faham tindak balas, elektrofilik dan pembelahan oksida melalui permainan interaktif. Dari sudut pensyarah pula, pembelajaran dapat diubah kepada berpusatkan bahan dan pelajar serta dapat dikongsi bersama pensyarah-pensyarah yang lain amalan ini. Dari sudut PDP pula, didapati proses pengajaran dan pembelajaran adalah lebih lancar, bahan mudah dicapai, pelajar dapat mengaitkan ilmu baru dan juga ilmu lama, seterusnya menyokong pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna adalah sesuai dengan
pengajaran dan pembelajaran norma baharu era Kansas endemik.